terdapat satu kajian terhadap kesan COVID-19 ini kepada 168 responden dan menunjukkan bahawa hampir separuh yang mengalami nasib dibuang kerja. 100? Hampir 78,000 daripada 168,000. Okay. Jadi satu angka yang besar namun bagaimana mereka ni nak teruskan kehidupan? Dapat dibuang kerja, nak teruskan hidup bagaimana? Betul. Sebab daripada kerja yang dah biasa buat, sebahagiannya itu masih lagi mencari rentak dan sebagainya, sudah mampu menjumpai jalan baru yang sebelum ni mereka tak pernah terfikir pun mereka boleh buat sebenarnya, dan itulah kita perkongsian kita malam ini kan. Nak hadapi situasi itu, bagaimana dengan hari esok, apa yang akan jadi pada diri aku. Jadi sekiranya tiada satu semangat atau momentum yang mampu menolak mereka ini untuk terus bangkit untuk hari yang seterusnya, sukarlah. Betul. Dan jadi hari ini kita bersama dengan seorang anak muda yang mengambil satu ujian ini sebagai satu hikmah. Satu ujian ini untuk bangkit, untuk meneruskan kehidupannya, dan bersama-sama kita di studio Malik Ridwan yang merupakan usahawan di media sosial. Selamat datang Malik. Terima kasih. Di awal tadi pun kami dah terinspirasi. Jadi selepas daripada, kalau boleh kita kongsikan sedikit cerita awalnya itu kan, sebab bukan saja Malik tapi ramai juga yang terkesan dengan COVID-19 ni. Mungkin sedikit pengenalan dan juga apa yang berlaku 2 bulan yang lepas sehingga hari ini. Sebenarnya memang COVID-19 yang berlaku ni memang tak ada siapa nak jangka kan nak berlaku. Dan apabila saya memulakan pekerjaan terdahulu saya sebagai pegawai penghubung awam dalam bidang PR di sebuah syarikat penerbangan. Dan saya sebenarnya berhijrah daripada dunia kewartawanan seperti anda juga kepada dunia korporat, dan tak sangka sebenarnya kesan COVID ni begitu mendalam sehingga menyebabkan industri pelancongan, industri penerbangan sangat-sangat terkesan. Dan 2 bulan lepas, kira-kira bulan Jun, awal bulan Jun, saya mendapat kabar berita bahawa saya antara mereka yang terjejas, yang terpaksa diberhentikan daripada syarikat, juga dengan beberapa ratusan yang lain yang juga terkesan. Apabila Malik tahu kita ni antara yang tersenarai yang akan dibuang kerja. Jadi bagaimana Malik mempersiapkan mental dan emosi ketika, ataupun tak bersedia tiba-tiba saja? Sebenarnya beberapa hari sebelum mereka adakan town hall, saya dapat maklumat melalui email bahawa saya punya bos nak adakan one-to-one meeting dengan saya. Dia dah hantar invitation melalui email, dan dia kata nak jumpa saya melalui online, masa tu PKP lagi, nak jumpa saya petang tu. Tetapi sebelum meeting online tersebut, sebelah pagi tu dah ada town hall. Masa town hall itulah dimaklumkan kepada kami sebagai sepasukan yang akan ada beberapa pengurangan dari segi kekilangan dalam jabatan tersebut, dalam department. Dan apabila saya tahu yang saya ada meeting one-to-one petang tu, saya dapat agak yang mesti akan ada sesuatu yang berlaku, saya akan dimaklumkan sesuatu, dan saya dah siapkan dari segi mental, fizikal, mental lah terutamanya, yang saya kemungkinan akan menerima berita yang buruk petang tu. So bila dah dimaklumkan dalam meeting tersebut yang saya antara yang terpaksa diberhentikan, memang pada awalnya agak kecewa, agak sedih, tapi alhamdulillah dengan sokongan yang ada bersama dengan kawan-kawan, keluarga, teman serumah saya dan semualah yang di sekeliling saya, mereka memberi semangat untuk saya bangkit semula. Betul. 2 bulan tu. Bagaimana Malik mengorak langkah yang baru? Untuk buat satu, macam sekarang kita tahu Malik adalah usahawan di media sosial. Nak mengorak langkah tu, the first step macam mana? Okey, mula-mula bila dah tahu kena buang kerja, saya mulalah update resume sebagainya, apply kerja di sini dekat online, dekat semua segala company yang ada kat luar sana. Bukalah semua segala platform mencari kerja semua, dah hantar application semua.
selama sebulan lebih lah saya buat proses tu, tunggu, ada yang dapat interview, ada yang tak dapat interview. Lepas tu proses menunggu tu agak gelisah especially bila kita dah pergi interview dan kita tak tahu feedback tu macam mana, sama ada saya dapat kerja tu atau tidak. So dah masuk bulan kedua, bulan Ogos baru-baru ni, awal bulan Ogos dah masuk bulan kedua, saya dah macam mula rasa worried yang kalau benda ni berlarutan sehingga 6 bulan atau hujung tahun, macam mana saya nak sustain diri saya, macam mana saya nak survive untuk masa tempoh yang akan datang kan. So apa saya buat, saya bincang dengan kawan-kawan dekat rumah. Sebab apa, kawan-kawan saya rumah, saya punya housemate, mereka juga kaki tangan dalam bidang penerbangan. Mereka adalah flight cabin crew, flight attendant. Jadi mereka pun terkesan dari segi tidak dapat meneruskan kerja secara normal, di mana mereka tak dapat nak terbang secara biasa kerana tidak banyak penerbangan yang dilakukan oleh syarikat penerbangan. So apa yang mereka buat pun, mereka pun cuba sustain diri mereka untuk nak survive. So kami pun berbincang, saya pun bincang dengan kawan-kawan saya dan apa kata kita buat sesuatu dengan cara nak menjana pendapatan sampingan. Untuk mereka pendapatan sampingan, tapi untuk saya pendapatan utama saya lah untuk buat tempoh ketika ni. Pada masa sama, saya ada kawan-kawan dekat luar sana yang juga golongan yang sama, yang terkesan mereka nak jana pendapatan tambahan. Mereka juga mengambil inisiatif untuk berniaga secara fizikal di luar. Ada yang di pasar malam, ada di restoran dan sebagainya. Mereka pandai masak dan diorang buatkan sesuatu. Okey. Bila pandai masak buat sesuatu, adakah Malik ni dahulunya pandai masak dan akhirnya hari ini menjadi usahawan di media sosial yang jual masakan? Itu sebenarnya satu kejutan sebab kan saya memang tak pernah dilihat berada di dapur, sama ada di rumah mak bapak saya ataupun di rumah sendiri. Tapi bila tempoh PKP mula pada awal Mac lepas, semua kena work from home, semua kena berada di rumah, tak boleh keluar rumah sesuka hati. So dari situ kita dah stuck dekat rumah, dah tak boleh nak buat apa, dah buntu. So kita pun belajarlah sesuatu, kita buka YouTube, kita belajar cara nak buat masakan jenis hidangan ini semua. Kita belajar masak. Saya memang tak pandai masak, tapi kawan-kawan saya di rumah, housemate saya memang pandai masak. So diorang pun ajar, and diorang pun sebenarnya tunjuk ajar, and diorang pun masak sekali. So bila kita makan sekali, sebab saya duduk rumah dengan diorang, so kita makan sekali, kita masak sekali, kita makan sekali, so kita rasa macam kita enjoy lah kita dengan kawan-kawan dekat rumah, walaupun tak boleh nak ke mana sangat masa tu. Jadi memasak ni kemahiran baru sebenarnya. Kalau boleh saya sentuh sikit tentang Malik bukan seorang profesional dalam bidang perhubungan awam kan. Bagaimana skill-skill yang Malik ada ketika dalam industri dulu boleh dimanfaatkan selepas daripada kita sebagai seorang yang mahir komunikasi, kita selalu berdepan dengan orang. Saya dulu selalu berdepan dengan orang sebagai wartawan, juga berdepan dengan orang. So saya belajar skill communication skill untuk berjumpa orang. So pada masa sama juga saya ada kemahiran pemasaran secara kecil-kecil lah. Tak adalah nak kata secara profesional sangat skill pemasaran tu, tapi apa yang saya boleh buat saya pasarkan, saya buat pemasaran ni secara atas talian. Saya gunakan, manfaatkan platform media sosial yang saya ada pengikut yang boleh dikatakan agak yang okey lah juga, yang boleh dapatkan reach yang agak luas juga dengan kawan-kawan di media sosial. Saya gunakanlah kawan-kawan lain yang ada followers yang lebih ramai daripada saya. Diorang pun tolong promote dan sebagainya. So kita gunakan all this skill yang kita ada daripada kita bekerja dalam bidang korporat, terutama dari segi skill pemasaran dan juga skill komunikasi, kemahiran tersebut semua tu untuk saya manfaatkan dalam bisnes kecil-kecilan yang saya buat ni dari rumah sebenarnya. So dalam konteks aku bangkit itu maknanya maknanya lepas dah diberhentikan terus segala benda yang kita acquired sebelum itu ditinggalkan kan? Itu boleh digunakan kemahiran itu digunakan juga, diaplikasikan juga dalam bidang baru yang saya ceburi ni. Saya boleh katakan ini satu pendekatan kreatif yang saya ambil daripada bekerja depan komputer kepada
bekerja di dapur dan di dapur. Dan saya juga pergi hantar saya sendiri pergi hantar makanan yang dah dipesan oleh pelanggan saya. Saya pergi hantar kat mereka. Kadang kawan-kawan juga, saya dapat jumpa kawan-kawan lama juga at the same time. So macam itulah apa yang saya buat sekarang ni. Ni kalau kita lihat Irfan, Malik ni dia mengambil cabaran ini sebagai satu yang positif. Walaupun 2 bulan kan, tapi akhirnya come up dengan satu bisnes baru yang dulu tak pernah ada skill ni tapi akhirnya ada. Tapi bagaimana bila mula-mula nak start tu? Mungkin kita akan menganggap, aku dulu dalam bidang profesional. Sekarang ni aku jual makanan, hantar makanan dekat orang. Jadi ada yang menganggap status quo ini sebagai satu kekangan. Mungkin malu nak buat benda ni. Mungkin ada. Jadi apa yang menyebabkan Malik tak rasa benda tu? Ada orang yang merasakan seperti itu, tapi Malik tidak. Saya sebenarnya just orang kata go with the flow. Saya just terjah je dunia usahawan ni dan menjual dan sebagainya. Memang ramai yang terkejut bila saya pertama kali letak di Instagram, di Facebook. Ada yang reply pada saya punya posting, ada bakat terpendam rupanya. Mereka memang tak sangka. Kawan-kawan lama saya yang tak pernah sangka yang saya melibatkan di dalam bidang masakan. Lelaki memasak kan? Tapi sebenarnya chef yang di luar sana banyak lelaki yang hebat juga. Sikit. Tapi tak perempuan pun saya faham di rumah ramai wanita di luar sana juga pandai masak. So bila lelaki masak ni like extra kalau calon anak menantu. Okay. So macam tu lah cerita dia. Saya memang tak sangka. Saya just terjah tak fikir apa. Saya just nak cuba nasib. Hari pertama saya lakukan benda ni, saya hanya dapat 6 pesanan. Okey, tak apa. Kita mula kecil-kecil. Tiba-tiba hari kedua dapat 30, melonjak ke 30 sampai saya kelang kabut nak pergi deliver, nak pergi hantar. Ada satu di Shah Alam lah, satu di Gombak lah, tapi macam saya nak kena hantar semuanya on time dalam tempoh waktu lunch hour office. Kebanyakan pelanggan saya adalah mereka yang bekerja di pejabat office, sebab mereka yang ada lunch hour yang terhad. So saya pergi hantar kepada office mereka. Macam ni lah, masak, packing. Ini sebenarnya pagi tadi sebenarnya. Gambar ni saya sediakan. Ini adalah buttermilk chicken. And ni antara yang dapat feedback yang paling popular, orang kata best seller, yang paling memuaskan lah. Paling memuaskan. Semua bagi feedback yang sangat-sangat sedap terhadap buttermilk chicken yang ni. Jadi kita akan berehat selepas ini, tapi sebelum itu kita buka kepada para penonton talian kita Darah Muda. Sekiranya anda ingin berinteraksi secara langsung dengan Malik di studio, kalau nak mencari inspirasi. Tapi sebelum kita berehat, Malik, mungkin reaksi keluarga macam mana sebab berubah daripada dunia kewartawanan pergi ke dunia korporat, kita masuk dalam industri kecil sederhana ni. Apa reaksi dan reaksi keluarga, bagaimana respon? Daripada bapak-bapak saya kepada saudara mara, pakcik, makcik, semuanya, diorang semua tanya saya, betul ke awak masak ni? Betul ke awak buat semua ni? Jadi kita pun cakap macam betul, tapi kita buat dengan bantuan daripada pihak ketiga. Ada yang membantu, ada yang kita belajar juga secara inisiatif sendiri di YouTube dan sebagainya. Jadi taklah nak kata saya buat semua secara sendirian, tapi memang ada mereka di belakang tabir yang membantu saya untuk nak sedapkan makanan tu. Kalau kurang garam ke, kurang gula ke, diorang lah yang tukang tester untuk nak perfectkan hidangan tersebut. Dan orang-orang di belakang tabir ni juga lah yang memberi semangat untuk Malik terus bangkit. Dan kita akan berkongsi lagi, kita akan bincangkan lagi, kita akan sembang-sembang lagi dengan Malik. Apa lagi yang menyebabkan beliau ni benar-benar bangkit daripada cabaran dibuang kerja, namun akhirnya hari ini menjadi usahawan di media sosial. Jadi untuk itu terus bersama Darah Muda. Kita jumpa lepas ni.
Kembali ke Darah Muda. Dalam Darah Muda dengan topiknya Aku Bangkit. Jadi kalau sebentar tadi Malik berkongsikan tentang bagaimana menghadapi cabaran ini, tapi kita nak dengar juga mungkin ada momen-momen di mana Malik rasa downnya, pasrahnya, duka cita dimaklumkan bahawa aku kini telah. Jadi bagaimana menghadapi situasi itu? Saya sebenarnya memang tak sangka yang saya bakal masa tu menjadi salah satu daripada nama yang tersenarai, bakal menganggur sebab memang tak pernah tersangka benda ini akan berlaku pada diri saya sendiri. So saya berfikiran positif, saya take it positif yang saya terpaksa berhadapan situasi tak bekerja. Saya tak langsung menyumbang pada Pegawai Negara juga kan. Dah 1 juta hari ni. So memang pada awal-awal dulu masa kena dapat berita tu memang dah prepare dari segi mental, tapi habis je perbualan meeting secara online dengan saya punya bos dan juga HR masa tu, habis panggilan tu memang saya terus rasa down. So masa tu dekat rumah ada housemate saya. Diorang tak dapat panggilan macam saya. So diorang mungkin terselamat. So memang menangis tu memang tak dinafikan lah, dan berlarutan selama beberapa hari. Ada beberapa momen yang kadang saya imbas kembali, saya tengok gambar lama yang saya pernah gambar lama saya masa bekerja, gambar-gambar di syarikat dulu. Saya tengok sebab banyak memori kenangan-kenangan yang saya tak dapat nak lupakan, sebab saya memang minat sangat bidang penerbangan. Saya bekerja dalam sebuah syarikat penerbangan taman rendah, and memang saya minat sangat bidang penerbangan sebab dari kecil dulu saya nak jadi pilot, nak jadi juruterbang. So bila akhir dah dapat menjejak kaki ke dalam sebuah syarikat penerbangan, walaupun tak jadi seorang pilot tapi dapat jadi seorang kaki tangan korporat, puas hati tu rasa ada. So memang puas hati, and saya enjoy dapat kerja dalam bidang penerbangan ni. Bukan sekadar dapat melancur ke sini sana, tapi memang minat saya terhadap kapal terbang itself tu memang ada pada diri saya. Selain minat itu, saya pasti Malik selain daripada ibu bapa, ada kekuatannya daripada seorang mentor. Jadi siapa yang memberi sokongan kepada Malik selain daripada ibu bapa? Saya kena ucapkan terima kasih kepada beberapa beberapa kawan baik saya yang memberi dorongan, memberi inspirasi. Ada juga bekas-bekas kerja saya di syarikat lama dulu. Mereka memberi kata-kata semangat yang sebab diorang semua kata yang saya ada saya ni ada potensi yang besar untuk berkembang lagi dekat luar sana, walaupun dalam bidang apa pun, sebabkan saya punya pengalaman tu agak luas. So tak terbatas pada satu perkara saja, dan mungkin selepas ni saya tak dapat nak jejak kaki lagi ke dalam bidang yang sama, tapi mencuba kepada bidang baru, industri masa depan yang lebih, orang kata, the future, mungkin dari segi teknologi dan sebagainya. Sebab kita tak dapat jangka apa yang akan berlaku di masa depan kan, tapi kita lihat perkembangan semasa dalam era digital, era industri revolution 4.0 ni lebih kepada industri 4.0, industri IT, industri AI dan sebagainya. Itu adalah masa depan yang saya dapat lihat. Kalau boleh kita ujung-ujung ni kita nak masuk pada yang lebih praktikal, pendekatan praktikal, sebab bukan sahaja Malik tapi ramai juga di luar sana yang terkesan kan. So nak tahu juga, sebab Malik ada support yang sangat baik daripada kawan-kawan dan keluarga, tapi bagi mereka yang tak ada support tu, apakah pesan Malik kepada mereka? Nombor satu, kena kuatkan semangat. Kuatkan semangat tu, itu memang benda yang pasti mereka lakukan kalau tak ada support yang kuat daripada keluarga ataupun kawan-kawan. And nombor dua, don't give up lah. Don't give up, and
just keep on teruskan kehidupan seperti biasa. Jangan anggap ini sebagai pengakhiran. Jangan ambil ia sebagai satu perkara negatif yang mereka takkan ada sumber kewangan lagi lepas ni. Sebab sentiasa ada banyak inisiatif ataupun perkara di luar sana, bantuan kerajaan dan sebagainya, memang banyak membantu mereka, golongan semua. Dan yang paling penting adalah jangan banyak memilih sangat. Saya faham Malik dengan Suhaimi Sulaiman ada hubungan yang sangat baik. Dia mentor yang sangat rapat. Betul. Tinggal lagi Suhaimi Sulaiman tu dia segala macam dia buat. Dia berkonsultan lah, dia ada cafe dan sebagainya. Adakah Malik ambil inspirasi benda dia juga? Saya harus akui Suhaimi Sulaiman, bekas bos saya di syarikat terdahulu, sekarang berada di Bernama. Memang beliau sangat banyak memberi inspirasi dan juga motivasi. Beliau lah mentor saya, beliau yang membawa saya ke dalam dunia penyiaran. Dan melihat pada beliau ada banyak cabang perniagaan lain selain menjadi seorang ahli korporat di sebuah syarikat. Beliau ada kafe bisnes di Melaka, ada jual batik, ada buat consulting business dan sebagainya. Apabila saya jumpa Suhaimi Sulaiman kan, beliau memberi kata-kata beliau itu sangat memberi dorongan dan motivasi yang membuatkan saya rasa macam saya nak jadi macam beliau. So beliau sangat yang memang boleh katakan sangat-sangat berjaya dari segi keusahawanan ataupun tokoh korporat. Dan saya sangat kagum Suhaimi Sulaiman sebagai mentor saya daripada awal, sebelum saya mulakan dunia pekerjaan, sebelum saya masuk dunia pekerjaan. So kehadapan ni Malik pun akan seperti beliau versatile, maknanya bukan sekat masak tapi akan lebih diversify. Betul, insyaAllah saya jangkakan mungkin lebih versatile seperti Irfan cakap tadi, untuk saya dapat multitask dalam beberapa perkara yang saya buat dalam kehidupan. Bukan sahaja fokus pada kerja harian 9 hingga 5 pagi, 9 hingga 5 petang, Isnin hingga Jumaat, tapi ada weekend, at the same time saya boleh buat perkara lain yang memberi manfaat kepada diri saya, keluarga dan juga rakan sekeliling. Dan mungkin dalam minit-minit juga saya nak tanya, bagaimana dengan pengurusan keuangan? Jadi kalau kita lihat dulu, kita bekerja, hujung bulan adalah gajinya. Betul. So duit kita tu adalah salurannya ke mana? Jadi setelah Malik dari berhentikan kerja, bagaimana pengurusan keuangan itu? Nak bayar kereta, nak bayar rumah? Nasib baik ada moratorium. Nasib baik ada moratorium 6 bulan. Terima kasih kerajaan untuk beri moratorium 6 bulan dan extension lagi 3 bulan kepada mereka yang diberhentikan kerja. So saya dapat mengambil opportunity itu untuk tangguhkan bayar kereta saya. Tapi dari segi sudut lain, dari segi komitmen lain, saya terpaksa berjimatlah dari segi pengurusan kewangan saya. Memang bila diberhentikan kerja ada sedikit pampasan dan saya simpan dalam saving yang tak dapat dikeluarkan. At the same time saya bahagikan sedikit beberapa amount untuk penggunaan harian saya, perbelanjaan dan sebagainya sehingga dapat pekerjaan baru. Sekarang dah masuk 10 Ogos, mungkin insya-Allah saya harap dalam masa sebelum September dapatlah kerja baru mungkin. So saya target ke situ, dapat kerja baru by September. So at least apa yang saya ada sekarang, kewangan yang saya ada sekarang ni dapat sustain, survive sehingga hujung bulan, sehingga saya start kerja baru di bulan akan datang. Jadi akhir sekali nasihat supaya mereka yang di luar sana akhirnya tiada kerja hari ini untuk melihat ujian ini sebagai satu hikmah. 30 saat. Nasihat. Don't give up. Jangan milih sangat. Berani melakukan sesuatu yang baru especially, dan jangan malu nak terjun ke dalam bidang yang baru yang tak pernah diterajui sebelum ni, tak pernah nak terfikir nak buat sebelum ni. So, don't give up, jangan malu, berani. Yes. Rasa macam mana? Kalau perlukan tukang masak tambahan, Ain tu masak juga sekali lagi. Boleh masak juga. Baik, terima kasih banyak Malik atas perkongsian. Mungkin saya rasa ini memberikan semangat, menyuntik semangat jika hari ini kita dibuang kerja, tapi sebenarnya jika kita percaya akan ada rezekinya di hadapan. So, biasanya bila kita bincangkan di Darah Muda, kita terus masuk pada apakah industri yang kita boleh masuk kan. Tapi hari ini kita bicarakan tentang mereka yang dah
dihentikan kemudian masuk ke dalam bidang yang baru. Dan seperti biasa, kami di bulan Ogos ini kita menyeru kepada seluruh rakyat Malaysia untuk menyemarakkan Rukun Negara dan Bulan Kebangsaan. Dan esok kita akan bersama dengan Rukun Negara bersama dengan tokoh yang sangat besar dan istimewa, Datuk Mahathir Rajalela, Datuk Azwan Effendi, dan terus setia bersama kami Darah Muda. Jangan jumpa esok. Sekian dari saya Ain Syuhada dan saya Irfan Faruqi, Darah Muda, suara orang muda.